Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada dalam bulan Maulidun Nabi, ya. Dan hari ini kita tengok beberapa ayat yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara ayat yang selalu disebut, ya, berkenaan baginda Nabi ialah ayat 31, tuan-tuan, ya. 31 surah Ali Imran. Tuan-tuan boleh buka handphone tengok, ya. Surah yang ketiga ataupun capai Quran boleh ambil Quran surah Ali Imran ataupun buka saja handphone, senang. Ayat yang ke-31, ya. Jumpa? Kalau Quran sebelah kiri, ya, muka surat sebelah kiri, dua ayat daripada atas. Jumpa, tuan-tuan? Buka Quran, tuan-tuan, dapat pahala tengok Quran, ya. Sebab Quran ni, tuan-tuan, bagi orang yang menghafal Quran pun, bagi orang yang menghafal Quran, ya, sunat mereka melihat Al-Quran. Itu bagi orang yang hafal. Bagi orang yang tak hafal, oh lagilah, tuan-tuan, ya. Jadi sebab tu orang yang menghafal Quran, anak-anak tahfiz kita, ya, apabila mereka nak ulang kaji, walaupun mereka boleh ulang kaji melalui hafalan, ya, tetapi sunat melihat lembaran Al-Quran. Halaman Quran tu kalau kita tengok dapat pahala. Tengok je dapat, baca dapat pahala lagi, ya. Dipahami lagi besar pahala, diamalkan sudah tentu. Jadi tuan-tuan boleh tengok, ya, kalau Quran muka surat 54, Quran bercetak, ya, ayat yang ke-31 surah Ali Imran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi ini Allah, tuan-tuan kena faham, Quran adalah dialog antara Allah dengan Nabi. Dialog mesti dua lah. Kalau trilog tiga, ya. Jadi dialog Allah bercakap dengan Nabi. Jadi sebab itu, tuan-tuan, kalau kita nak dengar Allah bercakap, kita baca Quran, ya. Kerana ketika kita baca Quran, Allah sedang berkata-kata dengan kita. Kalau kita nak berkata-kata dengan Allah, macam mana? Kalau nak dengar Allah kata, baca Quran. Kalau kita nak bercakap dengan Allah, solat, ya. Solat kita sedang berkata-kata dengan Allah. Kata Allah pada Nabi, qul, wahai Muhammad, qul, katakanlah. Maknanya Allah suruh, Allah perintah Nabi bercakap dengan umat manusia, ya. Dan umat manusia terbahagi dua. Satu dipanggil, ya, satu dipanggil ummatul ijabah. Ummatul ijabah ni maknanya macam kita lah, orang yang sudah beriman, yang menerima tauhid, ya, yang menerima ajaran Islam, itu dipanggil ummatul ijabah. Yang kedua ummatul dakwah. Umat dakwah siapa dia? Hindu, ya, Buddha, Kristian dan sebagainya. Maknanya yang belum masuk Islam, itu dipanggil ummatul dakwah. Jadi ada dua lah, ya. Kalau orang tanya kita, umat manusia terbagi dua. Ada yang sudah menerima, yang ijabah, menerima. Satu lagi ummatul dakwah, yang kita wajib untuk dakwah pada dia, ya. Kawan-kawan, tuan-tuan, satu pejabat yang belum masuk Islam, ya, yang belum menerima dakwah, kita lah, ya, kena buat dakwah walaupun secara berseluruh, ya. Berseluruh ni maknanya, sebab dakwah ni tak mesti serius, tuan-tuan. Dakwah ni tak mesti tuan-tuan pinjam tongkat masjid, ya, tak mesti, ya. Dakwah ni secara santai saja, ya. Kalau tuan-tuan tengok satu pejabat dengan tuan-tuan, ya, dia Chinese tapi kita tengok dia bagus, ataupun dia Hindu, ya, tapi kita tengok dia tak makan babi, ya, tak minum arak, orangnya bagus, ya, kehidupan dia decent lah, kita kata, ya, decent life, bagus. Dan kita boleh berborak dengan dia. Kita kata, kalau nama dia John, kita kata John,
Ya, kalau kau masuk Islam bagus. Orang Islam, kalau kau masuk Islam, kau jadi orang Islam yang bagus. Ya, kita berseluruh dengan dia. Dia pun ketawa-ketawa. Ya, kita pun kata, I'm serious. Aku serius ni. Kalau kau masuk Islam, ya, kedudukan kau mungkin boleh lebih tinggi daripada orang Islam. Terkejut dia. Dia kata sebab apa? Sebab orang yang masuk Islam, Allah ampunkan semua dosa dia yang telah lalu. Ya, seperti mana sabit dalam hadis, ya, Nabi kata al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu, ya, menghapuskan dosa-dosa yang telah terdahulu. Ya, nanti dia tanya bukti pula. Tuan-tuan kenal tak Wahsy? Pernah dengar Wahsy kan? Apa Wahsy ni biasa sinonim dengan apa tuan-tuan? Wahsy sinonim dengan apa tuan-tuan? Wahsy. Kenal kan? Sinonim dengan apa Wahsy tu? Bila kita sebut Wahsy, kita mesti teringat peristiwa tu. Peristiwa apa, Haji? Wahsy kenal kan? Wahsy ni apa kepandaian dia? Okey. Nak tahu tuan-tuan kenal ke tidak? Apa kepandaian Wahsy? Wahsy apa? Tuan-tuan, Allahu Akbar tuan-tuan. Takkan tak kenal Wahsy. Cerita, ya, cerita perang Uhud mesti sebut Wahsy. Ustaz dah bagi tip tu. Perang Uhud kan? Kepandaian Wahsy apa dia? Bermain tombak. Ya, dan beliau, ya, sangat dikenali kerana beliaulah yang telah membunuh Sayyidina Hamzah. Ya, sehingga Hamzah digelar sebagai Sayyidus Syuhada. Sayyid, apa makna Sayyid? Penghulu, ketua. Syuhada, para syahid. Kalau seorang kita panggil syahid, kalau ramai syuhada. Dan ketika tuan-tuan pergi umrah ataupun haji, tuan-tuan mesti pergi satu tempat di Madinah, nama dia Medan, bukan Medan Marah tuan-tuan, ya. Medan apa tuan-tuan? Kalau pergi Madinah mesti pergi punya medan ni. Medan apa tu? Medan selera bukan, ya. Medan Uhud. Medan perang Uhud, ya. Di medan perang Uhud tu ada 70 sahabat Nabi yang dikebumikan. Ni kita cerita sirah malam ni. Memang pakai Quran, tak, sebab Quran adalah sumber sirah. Ya, kalau tuan-tuan tak tahu, ya, ataupun tuan-tuan tak perasan, cerita sirah tu cerita Quran lah tuan-tuan. Ya, cuma kita kena pandai pilih ayat dia. Dalam Quran dia tidak ada surah Uhud, tak ada. Quran berapa surah? Quran ada berapa surah? 114. Ya, juzuk Ustaz tak tanya sebab semua orang dah hafal. Juzuk semua dah tahu dah. Ya, kalau surah 114. Ya, ayat berapa ayat? Ayat 6000. Yang biasa orang sebut, kalau orang Melayu biasalah tuan-tuan, mesti 6666 punya, ya. Orang Melayu memang suka nombor ni tuan-tuan. Ya, 6666 kita senang ingat, ya. Yang lebih tepat 6236. 6236 ayat, ya. 114 surah. Ada tak surah cerita perang? Ada tak? Apa nama surah cerita perang tu? Suratul Baqarah cerita perang ke? Suratul Baqarah ada cerita perang, tapi bukan perang Nabi lah. Itu perang Nabi Musa zaman Bani Israel, antara tentera Tolut lawan Jalut. Pernah dengar kan? Tolut dan Jalut pernah dengar? Ya. Siapa baik? Jalut baik ke Tolut baik? Tolut baik. Tolut ni seorang raja keturunan daripada Bunyamin. Ya. Manakala Jalut ni badan besar. Ya. Kalau tuan-tuan pergi library, ya, ada cerita kanak-kanak, cerita Quran berkaitan dengan kanak-kanak, tuan-tuan. Ada cerita, ya, Jalut dan Nabi Daud. Kalau bahasa orang putih lagi senang. David and Goliath. Ya, Goliath tu Jalut lah. Bahasa Quran dia Jalut. Tuan-tuan boleh tengok dalam ayat 247, 248 tu cerita Al-Baqarah. Ada cerita perang. Tapi Al-Baqarah fokus dia kepada kerenah Bani Israel. Cerita mereka bunuh orang. Bila dah bunuh, tak ada siapa mengaku. Masalah dia tuan-tuan, ya, orang yang bunuh, dia letak jenazah tu, mayat tu di rumah orang yang dia nak tuduh tu. Jadi bila polis datang, tengok jenazah dia dekat rumah orang tu lah kena. Ya, sebab itu ada cerita dia panggil Crime Scene Investigation, CSI nama dia tuan-tuan. Sebab tujuan dia kan, sebab Ustaz pun bukan polis tuan-tuan. Tak pernah masuk kadek polis, ya. Bukit Aman biasa pergi, tapi bukan sebagai tersangka pun tak. Pergi Bukit Aman kuliah untuk polis.
Ya, baru-baru ni masa Malam Maulid Rasul tu apa ni IPD Kelang, ya, apa ni ibu pejabat polis daerah Kelang ya jemput. Ya, jadi apa ni biasa masuk balik polis biasa, tapi bukan sebagai tersangka tetapi sebagai penceramah. Ya, jadi alhamdulillah tuan-tuan, bila kena polis ni jaranglah kena saman tuan-tuan. Jarang kena tuan-tuan. Alhamdulillah ya, ada manfaat. Bukan kita minta ya, tapi dia tengok ustaz, dia kata lalu jalan ustaz, jalan ya. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Baguslah. Ya. Jadi apa kita panggil ya? Macam itulah nak buat macam mana kan ya. Rezekilah kenal polis-polis ni tuan-tuan ya. Polis yang pangkat-pangkat ni ya. Okey. Jadi nak bagi tahu bahawasanya bila kita tengok dalam Quran ya, ada surah yang cerita perang. Ada tak nama surah Badar? Ada tak? Tak pernah dengar. Surah Uhud? Tak pernah dengar. Surah apa tuan-tuan tentang perang Nabi dalam Quran? Surah Al-Ahzab, betul. Ya, Suratul Ahzab. Surah yang ke-33 Suratul Ahzab. Kalau tuan-tuan nak tahu cerita perang Badar, tuan-tuan tengok Suratul Ahzab. Nak tahu cerita Uhud pun ada juga sikit. Tapi cerita Badar dengan Uhud ni dia merata-rata. Ada Al-Baqarah ada, Ali Imran ada dan sebagainya. Antaranya surah ni lah ya, Ali Imran ni. Walaupun Ali Imran ni dia fokus pada keluarga Imran. Ya, kita dah sebut pada bulan lepas keluarga Imran ni dia ada Imran sebagai bapa, isteri dia Hannah, anak dia Maryam, cucu dia Isa. Ya, tuan-tuan ingatlah ya. Nama surah tu surah ni, surah yang kita baca ni Ali Imran kerana ketua keluarga Imran nama dia. Isteri Imran Hannah. Quran tak sebut Hannah, dalam hadis dan dalam tafsir disebut. Anak mereka Maryam. Maryam ada surah. Oh hebat, Maryam ni memang pelakon utama lah tuan-tuan. Dalam Quran Maryam memang pelakon utama. Pelakon wanita utama. Mana ada orang lain lagi? Ya. Jadi kalau orang tanya kita, dalam Quran ada tak disebut nama Khadijah? Tak ada. Nama Aisyah tak ada. Yang ada Maryam saja. Menunjukkan Maryam ni hebat tuan-tuan. Ya. Cuma dia tak hidup zaman Nabi je. Kalau dia hidup zaman Nabi dah tentu dia isteri Nabi. Ya, sebab dia tak hidup zaman Nabi, maka dia bukan isteri Nabi di dunia. Tapi ada hadis dalam kitab Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata berdasar pada satu hadis, walaupun hadis ni ada pertikaian, kemungkinan besar di akhirat besok di syurga Maryam adalah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu dia punya cerita Maryam ni, ya. Jadi Imran, Hannah bini dia, kemudian Maryam, anak Maryam Isa. Dan siapa lagi keluarga Imran? Nabi Zakaria. Pasal Zakaria dengan Imran apa hubungan dia? Apa Cik Iskandar? Maryam Zakaria dengan Imran dia hidup sezaman. Dia apa hubungan dia? Adik-beradik ke, ipar ke, sepupu ke? Tuan-tuan cubalah, salah tak apa. Sebab belajar ni tuan-tuan mesti ada salah. Kalau kita nak betul semua, itu dalam syurga tuan-tuan. Kalau dalam masjid surah biasa kita ada buat salah lah, ya. Apa hubungan Imran dengan Nabi Zakaria? Hubungan mereka biras, betul. Ya. Maknanya isteri mereka adik-beradik. Maknanya isteri Zakaria adik-beradik dengan isteri Imran. Isteri Imran Hannah. Ya, Hannah. Tuan-tuan kalau tengok orang Kristian, dia akan namakan anak mereka dengan nama-nama ni. Ada tak ahli parlimen nama Hannah? Ada tak tuan-tuan? Ada tuan-tuan, bekas timbalan menteri wanita kan? Ya, Hannah Yuh, ya. Bukan mana kita sokong dia tak, tapi nak bagi tahu nama tu ada. Ya. Kalaulah Hannah tu isteri Imran, isteri Zakaria mesti juga nama-nama yang popular. Ya, seorang lagi tuan-tuan, ya. Dia dia Adun kat Selangor ni, nama tu isteri Nabi Zakaria. Siapa agaknya? Siapa dia? Ya. Teresa bukan tuan-tuan. Walaupun Teresa tu terkenal juga, ya. Sebab ustaz bagi tahu tuan-tuan, Adun, tuan-tuan dengar baik-baik. Adun dengan member parlimen lain tuan-tuan. Ya, Adun siapa? Siapa dia? Fauziah bukanlah tuan-tuan, dah tentulah bukan. Ya, Fauziah Sharifah tu bukanlah, ya. Nama dia Elizabeth tuan-tuan, Elizabeth.
Elizabeth, ya. Nampak tak tuan-tuan, ya? Sebab ustaz kena ajak tuan-tuan untuk sama-sama bincang. Sebab tuan-tuan baru balik kerja, tuan-tuan penat. Baru balik kerja tuan-tuan. Kalau ustaz mengajar macam tu je tak pandang tuan-tuan, okey, ustaz pandang phone aja, boleh. Tapi tak ada interaktif tuan-tuan, ya. Kita nak kuliah interaktif dia panggil, ya. Okey. Jadi dalam bahasa Hebrew dia panggil Alia Sabes. Alia Sabes. Itu nama Hebrew dia. Nama orang putih Elizabeth. Elizabeth isteri Zakaria, ya. Dan isteri Imran siapa dia? Hannah, ya. Maknanya tuan-tuan, Maryam dia sepupu dengan siapa? Maryam sepupu dengan, Ustaz tak sebut lagi nama tu, tapi tuan-tuan dah boleh agak dah. Bila sebut Nabi Zakaria, siapa lagi seorang Nabi kat situ? Bila sebut Zakaria, siapa lagi Nabi yang hidup zaman tu? Mana Ishak tuan-tuan? Ya. Ishak tu zaman Nabi Ibrahim tuan-tuan, zaman Ismail. Ya. Nabi mesti Yahya punya tuan-tuan. Sebab Yahya tu anak Zakaria. Tuan-tuan kena ingat, Ustaz dah bagi tahu tuan-tuan bulan lepas. Tuan-tuan kena ingat apa? Sifir kan? Sifir apa nama dia tuan-tuan? Sifir Nabi-Nabi dan Rasul. 25 tu mesti dalam kepala dan dalam hati tuan-tuan. Ya. Contoh Ustaz tanya tuan-tuan, ya. Nabi Isa Nabi nombor berapa? Mesti tahu kan? Dah tentulah 24 tuan-tuan. Mesti 24 kan? Sebab dia antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Dia panggil fatratun minar rusul. Ya, fatrah minar rusul maknanya zaman tidak ada Nabi. Selama hampir 600 tahun tidak ada Nabi sejak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa lahir 1 Masihi, Nabi Muhammad ni kita cerita Maulid ni. Nabi Muhammad lahir tahun bila tuan-tuan? Tuan-tuan mesti jawab tahun gajah. Ustaz tanya tahun bila. Bukan tahun apa. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu student universiti dia macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan kena dengar soalan, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tahun apa? Itu betul tahun gajah. Tapi lahir tahun bila? Tahun bila tu tahun Masihi. Ya, tahun Masihi. Tuan-tuan jangan kata tahun Hijrah. Tahun Hijrah tak ada lagi. Lambi lahir mana ada Hijrah lagi? Betul tak? Mana tahun Masihi, ya. Okey, tuan-tuan hafal nombor ni. 570. Nombor ni jangan lupa tuan-tuan. Ustaz tak bagi nombor 4 nombor, ya tuan-tuan. Bahaya, Ustaz bagi 3 tuan-tuan. Ya, 570. Maknanya daripada tahun 1 Nabi Isa lahir sampai 570 tak ada Nabi. Tetapi Nabi Muhammad tidak dilantik menjadi Nabi ketika lahir. Takkan Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi ketika lahir kan? Tahun berapa Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul? 610. Senang tentang 40 tahun kan? Maknanya daripada tahun 1 Masihi sampai 610, ya, tak ada Nabi. 610 baru Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Jadi Nabi lahir tahun 570. Sebahagian pendapat ulama 571, tapi ramai yang kata 570. Ya, maknanya tu mungkin, ya, mungkin apa kita panggil bulan lah, mungkin 1 Disember, ya. Tapi kalau kita dengar biasa kita sebut 20 April kan, 20 April. Tuan-tuan kena ingatlah nasyid tu. Ya, mana grup hijaz tak ada malam ni, ya. Kalau ada mesti diingatnya tuan-tuan. Ya. Sebab kita tengok kan 20 April tahun gajah kan. Jadi ustaz pun tak tahu sebab apa 20 April, ya, dia boleh 570 571. Kalau di Januari dengan Disember munasabah kan, tak nampak logik tuan-tuan. Sebab itu para ulama dalam bidang ilmu falak telah kira balik, tengok balik Nabi punya kelahiran tu tahun gajah. Ya, dan mereka dapati bahawasanya Nabi lahir tahun gajah confirm. Ya, cuma mungkin tuan-tuan kalau ustaz tanya tuan-tuan, agak-agaknya Nabi lahir sebelum peristiwa serangan tentera bergajah ke selepas? Tak bersalah tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan takut buat salah. Tuan-tuan kena berani ambil risiko. Tuan-tuan bukan risk taker lah tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan kalau orang meniaga kan, Syekh kita orang meniaga, dia tahu. Dia mesti risk taker tuan-tuan. Tender tu masuk je tuan-tuan. Berjaya tak berjaya tu cerita lain. Ya, kena macam tu, ya. Barulah dapat projek tu, projek ni sebab kita berani tuan-tuan. Ya. Cuma kalau dia minta under table punya tu jangan bagi tuan-tuan. Under table tak nak. Ya, over the counter tak apa. Under the table cannot tuan-tuan. Ya, itu simple aja. Dalam Islam simple aja tuan-tuan. Okey, balik pada cerita tadi.
Nabi Muhammad lahir sebelum tahun-tahun sebelum peristiwa ke selepas? Ya, tuan-tuan boleh cuba 2 kali lah. Kalau salah satu, tuan-tuan gitu je lah. Ya, sebab itu tuan-tuan, ya, dia punya cerita ialah Nabi Muhammad tak ada masa peristiwa gajah tu. Nabi Muhammad lahir selepas. Ya, okey, ustaz bagi tahu dia punya berapa hari? 55 hari. Ya, 55 hari selepas peristiwa bergajah baru Nabi lahir. Maknanya lebih kurang 2 bulan. Senang cerita 2 bulan. Jadi kalau tuan-tuan jawab dalam exam, ni ustaz bagi trik jawapan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak skor lah. Kalau tuan-tuan nak dapat C, suka hati tuan-tuan lah. Tapi kalau tuan-tuan nak dapat A, cara jawab dia tuan-tuan, tuan-tuan tak ingat 55 hari ke 56 ke 5? Senang je. Ya, Nabi Muhammad lahir lebih kurang 2 bulan selepas peristiwa bergajah. Ustaz bagi B+ lah paling kurang, B+ tuan-tuan. Tuan-tuan trik kena pandai tuan-tuan. Ya. Student Melayu biasa macam tu, ya. Tak skor. Tapi budak-budak Cina, budak-budak India kan, ya, skor tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terkejut, ya. Ustaz mengajar di UPM, ada budak bukan Islam ambil bahasa Arab. Dan mereka boleh skor. Ya, bukanlah skor tu makna A, maknanya boleh dapat B campur, boleh dapat B+, boleh. Tapi dia usahalah tuan-tuan. Dan sebahagian budak-budak yang ambil tu Cina Kelantan. Cina Kelantan, ya, yang memang dah biasa. Dia sekolah agama. Dia masuk sekolah kafar. Cuma dia tak beriman je. Ya, jadi bila ustaz tengok dia masuk kelas, ya, ustaz kata ni peluang kita sebab mereka ni adalah umat apa tadi? Ada 2 kan? Umat apa mereka? Umatud dakwah. Kita dakwah. Bila habis semester, kalau kita berjayalah. Kalau tak berjaya, tak apalah tuan-tuan, kita dah usaha. Ya, kita kata rugilah, bahasa Arab pandai, boleh baca Jawi, Al-Fatihah lagi sedap baca daripada kita tuan-tuan. Ya, tak bolehlah banding dengan Syekh Abdul Rahman Sudais, tak bolehlah tuan-tuan. Tak bolehlah banding, ya. Kita banding Imam Surau lah kan, Imam Surau, Imam Kampung boleh. Ya, okey tuan-tuan, dia orang okey. Ya, jadi cuma belum sampai seru. Kita usahakan lagi. Ya, jadi dan ada yang ambil sejarah Islam, subjek sejarah Islam pun ada. Dan subjek sejarah Islam boleh skor sebab siapa baca, siapa hafal, siapa ingat, okey. Ya, itu, ya. Apa ni, kalau macam ustaz bagi syarat. Siapa nak ambil subjek sejarah Islam, ya, dia kena gandingkan dengan bahasa Arab, kena ambil. Sebab bahasa Arab kita offer 3. Bahasa Arab 101, 201, 301. Kita offer 3. Jadi siapa yang dah ambil 101, biasa budak ambil 101 semua, boleh kata semua dapat A. Itu trik ustaz lah. Sebab nak suruh dia ambil 201. Kalau 101 dia tak dapat A, mesti dia tak nak ambil tuan-tuan. Dia ambil bahasa Portugis, bahasa Vietnam, nak buat apa tuan-tuan? Ya, nak buat apa? Ya, walaupun tuan-tuan nak jual kopi Vietnam, tuan-tuan tak perlu pandai bahasa Vietnam, tak perlu tuan-tuan. Ustaz tengok tepi-tepi ada banyak kopi Vietnam kan? Ya, tak perlu tuan-tuan. Ya, cukup bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu cukup. Ya, alhamdulillah. Strategi yang ustaz gunakan tu berjaya tuan-tuan. Alhamdulillah lah, ya. Sebab kita kena macam tu. Tuan-tuan di pejabat pun tuan-tuan kena plan, ya. Tengok kawan-kawan kita yang baik-baik yang non muslim ni tuan-tuan, tuan-tuan kena plan supaya dalam masa 5 tahun, 6 tahun mereka jinak pada Islam. Walaupun mereka tak masuk Islam, tapi mereka tidak menentang Islam. Paling kurang tuan-tuan. Itulah misi seorang muslim, ya, di pejabat tuan-tuan. Okey, ya. Jadi ustaz nak masuk balik ayat tadi, tapi nak habiskan dulu cerita tadi. Nabi lahir tahun gajah, okey. Tahun gajah tadi tahun berapa tuan-tuan? 570 atau 571, ya. Kemudian Nabi lahir hari apa? Semua orang setuju, ya. Kalau kita tanya sebab apa Nabi lahir Senin, mak saya cakap, ya, itu tak pakai tuan-tuan, ya. Jadi yang pakai dia ialah hadis Nabi. Ada hadis dalam Sahih Muslim ketika seorang sahabat Nabi, gelarannya Abu Qatadah. Abu Qatadah Al-Ansari. Ansari itu mesti orang Madinah. Tak ada orang Makkah Ansari, tak ada. Ya. Jadi Abu Qatadah satu hari dia datang jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku selalu tengok engkau puasa pada hari Isnin." Ya, hari Isnin je puasa. Hari Isnin puasa. Nabi suka puasa hari Isnin, ya. Jadi kata Abu Qatadah, sebab apa Nabi suka puasa hari Isnin? Nabi kata, "Zaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan. Oleh kerana hadis itu hadis yang sahih, so tak ada khilaf. Lahir tahun gajah, cuma tahun tadi 570 atau 571, kemudian lahir hari Senin. Maka dalam dunia ni tuan-tuan, ada ramai ulama ilmu falak. Ya, kat Malaysia ni ada tak ulama ilmu falak? Sekarang memang ada. Tuan-tuan kenal tak seorang tokoh
ulama di Nusantara, di Malaysia, orang Melayu yang merupakan ulama besar dalam bidang ilmu falak. Siapa tuan-tuan? Ulama-ulama silam lah, ya, ulama-ulama lama. Tok Kenali pun pandai ilmu falak. Tapi ada seorang lagi handal. Ya, okey, ustaz bagi tahu. Dia orang Pulau Pinang, tuan-tuan. Orang Pulau Pinang mesti tahunya. Ya, orang Pulau Pinang. Ya, bukan orang Penang lah, orang apa? Siapa nama ni? Syekh siapa? Tak dengar. Tuan-tuan pakai face mask macam mana ustaz nak dengar? Tak dengar. Syekh siapa tadi? Salah tak apa tuan-tuan, cuba je. Siapa ulama antara ulama di Pulau Pinang? Siapa tuan-tuan? Syekh Fahim, betul. Ada seorang lagi. Dia mengaji Azhar juga, Al-Azhari. Ya. Anak dia jadi yang dipertua negeri Pulau Pinang. Anak dia pernah jadi yang bertua negeri Pulau Pinang. Ya, Syekh siapa tuan-tuan? Syekh siapa tu? Syekh siapa tu? Ya. Syekh Hamdan. Pernah dengar Syekh Hamdan? Tuan-tuan tak minat politik tu masalah dia tuan-tuan. Tuan-tuan bisnes saja tuan-tuan. Politik tak minat langsung, ya. Ya, Syekh Hamdan, Syekh Hamdan Tahir nama dia. Syekh Hamdan Tahir ni anak kepada Syekh Tahir Jalaluddin. Pernah dengar kan? Tuan-tuan tak pernah dengar juga. Allah, sedihlah ustaz tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan tak berapa lebih mengenali nama-nama pemain bola sepak mungkin, ya. Okey, ya. Tuan-tuan kenal Muhammad Salah, kenal kan? Muhammad Salah tu memang semua orang tahu di Mesir, ya. Kelab pertama yang Muhammad Salah main kelab apa tuan-tuan di Eropah? Tuan-tuan tak dapat juga. Tu masalah dia tuan-tuan. Kelab mula-mula dia main, adakah kelab di EPL ataupun bukan? Mula-mula kelab pertama dia main, kelab mana tuan-tuan? Ya. Bukan Roma, sebelum Roma. Roma selepas tu. Kelab mana? Basel tuan-tuan, Basel, ya. Lepas tu baru dia dipinjamkan, ya. Kelab kedua, kelab mana tuan-tuan? Tuan-tuan tak minat sukan. Tu masalah dia tu. Sukan tak minat, politik tak minat. Ya, tak apalah, nanti tuan-tuan cari, ya, benda tu, ya. Jadi apa ni, apa kita panggil, ya. Dia lepas tu baru pergi ke EPL. Pergi EPL pun bukan Liverpool kan. Dia main dengan mula dengan C. Chelsea tuan-tuan, Chelsea. Dengan Chelsea dulu. Ya, lepas tu barulah dengan Liverpool kan, ya. Tapi di Chelsea dia tak banyak dapat tempat sebab ada banyak. Salah ni main apa tuan-tuan? Memang main bola betul. Tapi position dia main apa? Dia striker ke midfielder ke apa? Dia apa tuan-tuan? Dia wing tuan-tuan. Dia sayap, ya. Tapi masa dia kecil di apa kita panggil di Mesir, ya, sebab kampung dia nak pergi ke Cairo tu 5 hari seminggu. Tuan-tuan tengok baca cerita kejayaan dia, macam mana dia menyusuri jalan untuk berjaya tuan-tuan. Kalau tak, sebab ustaz memang sejarah manusia kita kena bacalah, sebab bila belajar hadis kita kena belajar rijalul hadis dipanggil. Rijal hadis ni tuan-tuan, kita belajar lahir kat mana, tempat mana, bapak dia siapa, ya, masa kecil siapa guru dia, meninggal tahun, itu memang orang belajar hadis tu memang kena belajar yang tu. So kita kena tahulah, ya. Jadi bila ustaz sudah belajar macam tu, orang lain pun biasa ustaz belajar juga. Ya, tahun bila, kelab pertama dia, ya, lepas tu macam mana, ya. Dia posisi asal dia bukan penyerang. Ya, dia defender tuan-tuan, asal dia. Ya, tu tuan-tuan belum dengar cerita Presiden Turki lagi. Presiden Turki siapa tuan-tuan? Ya. Tim bola sepak Turki yang pernah offer Erdogan untuk main. Apakah nama tim tu tuan-tuan? Tim tu duduk dekat Istanbul. Mesti tuan-tuan tak baca, tuan-tuan baca cerita dia, very interesting tuan-tuan. Tapi janganlah semua cerita orang kita baca, yang penting-penting jelah. Ya, presiden negara, sebab ini orang-orang penting tuan-tuan, ya. Tuan-tuan baca ada statistik dibuat oleh seorang profesor dekat, tak pasti dekat Cambridge ke, mungkin kat Cambridge kot. Dia kata antara kesan Muhammad Salah main dekat EPL tuan-tuan, ya, Islamofobia di England makin turun tuan-tuan. Oh, itu besar tuan-tuan, ya. Dan Muhammad Salah antara pemain yang sembahyang sebelum mula game, Muslim ramai tuan-tuan, yang mengaku Muslim ramai, tapi yang solat
Ya, jadi itulah cerita dia, ya. Itu contoh dia, ya. Dan isteri dia bertudung, tu bagus tuan-tuan, ya. Orang Mesir tak bertudung tak baguslah kan, ya. Okey, tak apa, kita tinggalkan yang tu, kita balik pada tadi balik hari Senin. Jadi ada dua orang, ya, ulama ilmu falak dalam dunia ni, bukan Syekh Tahir lah, ya. Syekh Tahir mungkin ada pandangan dia. Jadi ada seorang ulama Mesir namanya Syekh Mahmud Bashar. Ustaz ringkas saja, Syekh Mahmud Bashar apabila dia kira balik, dia tengok balik tahun Nabi lahir tu, minggu Nabi lahir, dia dapati bahawasanya 12 Rabiul Awal bukan hari Senin. Terkejut orang tu kan, sebab benda tu fakta. Tuan-tuan boleh buat calculation. Ilmu falak lah yang pandainya. Bila dia buat calculation, dia tengok minggu tu, minggu Nabi lahir, 12 Rabiul Awal hari Khamis. Maknanya hari Senin berapa bulan? Tolak lah tuan-tuan. Ya. Congak je tuan-tuan. Nak keluar jari juga, ya, tak apalah, ya. Apa 8, 9. Nampak tuan-tuan, 9, ya. 9 hari bulan, ya. Okey. Syekh Mahmud Bashar. Pendapat Syekh Mahmud Bashar ni, ini wakil Mesir, dipersetujui oleh wakil India pula. Ya, Syekh Sulaiman Al-Mansur Furi pun hebat juga tuan-tuan ilmu falak. Dia pun kata 9 hari bulan. Okey. Ustaz ambil pendapat yang kita kata paling dekat, Imam An-Nawawi. Semua orang kenal Imam Nawawi. Kalau kat Malaysia ni tuan-tuan, kalau orang tanya tuan-tuan mazhab apa, tuan-tuan kena jawab mazhab Nawawi, bukan Syafi'i. Pasal kebanyakan fatwa yang kita pakai di Malaysia ialah fatwa Imam Nawawi. Tuan-tuan baca apa dekat surau masjid, semua baca hadis 40, Riyadhus Salihin, Kitab Al-Azkar, ya. Semua kebanyakan fatwa yang pakai kat Malaysia ni tuan-tuan, kalau mazhab Syafi'i, kebanyakannya mesti mazhab Imam Nawawi. Termasuklah bab yang berkaitan dengan bersentuh dengan khinzir. Ya, Imam Syafi'i kata sentuh dengan khinzir tuan-tuan kena samak. Ya, Imam Nawawi kata tak samak. Ya, tak samak tuan-tuan. Hanya basuh dengan air sabun ataupun sesuatu yang boleh menanggalkan bau, ya, warna dan kesan dia tuan-tuan, ya. Fatwa Imam Nawawi tu banyak diguna. MAS guna yang tu. Kalau tuan-tuan kerja MAS, tuan-tuan tahulah. Sebab kalau tidak susah tuan-tuan nak cuci tu, ya. Satu lagi kes tuan-tuan. Bila tuan-tuan beli rumah tuan-tuan beli rumah tu asalnya owner dia non muslim. Ya, tuan-tuan beli rumah non muslim. Ada seorang sahabat kita di Sarjana Utama. Ya, dia duduk situ sebab rumah dekat dengan masjid, jadi azan. Jadi orang Cina sebelah rumah tak tahan azan tiap hari. 1 hari 5 kali, ya, azan dia tak tahan. Jadi dia kata bukan dia tak suka, cuma dia kata agak mengganggu sikitlah. Dan dia pun dia nak pindah dia nak jual rumah tu. Jadi sahabat tadi nak belilah. Ya, besarlah sikit. Kan? Sebab rumah sana 18. Buka 18 kecil. Rumah tuan-tuan berapa? 20. Besarlah sikit kan? Sana 18 kecil sangat. Ya, jadi dia kata kalau dapat beli rumah sebelah ni baguslah. Ya, dapat sebab kira harga kawan-kawan sebab jiran kan. Masalahnya kawan ni beli anjing. Jadi dia ada masalah bila nak cuci rumah tu. Jadi dia jemput ustaz datang. Ustaz pun datang. Jadi ustaz datang tengok dia dengan anak dia ambil tangga tengah cuci atas. Tengah cuci cuci siling tuan-tuan. Jadi ustaz ketawalah. Ustaz kata pasal apa cuci siling? Sebab kawan ni dia kata bela 3 ekor anjing. Ustaz kata haji ada nampak ke anjing tu jilat sampai ke atas? Tuan-tuan nampak tak tuan-tuan? Ini engineer ni tuan-tuan. Engineer, ya, mechanical engineer. Bini pensyarah universiti, ya. Dia boleh cuci sampai atas nak buat apa tuan-tuan? Islam tak memberatkan macam tu. Ya, memang anjing dengan babi ada beza. Ya. Babi confirm tak boleh makan. Walaupun sikit tak boleh. Anjing pun tak boleh. Ya. Tapi jilatan beza. Sebab tu bersentuh secara fizikal dengan babi dan bersentuh secara fizikal dengan anjing tu ada beza tuan-tuan. Ya, yang didetailkan ialah anjing, jilatan anjing. Jilatan anjing memang. Ya, kalau bekas dalam hadis disebut iza walagha al-kalbu, ya, iza walagha al-kalbu ina'a ahadikum, apabila seekor anjing menjilat bekas makanan atau minuman kamu. Ya, falyarsil, maka hendaklah, ya, seseorang tu basuh, ya, 7 marrat, 7 kali, ihdahun nabi turab, salah satu dengan turab. Salah satu tu bukan mesti yang pertama. Tuan-tuan kena faham, ya. Kita kan selalu pasir dulu kan, air tanah, lepas tu baru kan. Sebab itu ada hadis yang lain pula. Tapi secara umum hadis Sahih Bukhari kata salah satu. Maknanya kalau tuan-tuan cuti 6 kali, yang ketujuh dengan air tanah pun boleh.
Cuma afdal yang pertama. Macam itulah hukum dia tuan-tuan. Kena tengok dalam hadis sebut ya. Sebab ni ustaz punya bidang, jadi ustaz boleh share dengan tuan-tuan. Okey ya. Clear. So Syekh Mansur Furi kata 9 hari bulan. Imam Nawawi kata kemungkinan 8 hari bulan. Munasabah tak 8 9 tuan-tuan? Pasal apa munasabah? Sebab kalender Islam dia memang sama ada 29 atau 30 kan? Betul tak tuan-tuan? Ada tak kalender Islam 28? Tak pernah. Ya, 20 31 tak pernah tuan-tuan. Maknanya Nabi lahir Rabiul Awal. Sebelum bulan Rabiul Awal bulan apa? Sebelum Rabiul Awal. Ya, bulan Safar. Kalau Safar tu 29 hari bulan, maka Nabi lahir 8. Kalau Safar tu 30 hari bulan, Nabi lahir selesai tuan-tuan. Itulah jawapan dia. Sama ada 8 ataupun 9. Selesai. Ya, bukan 12. 12 tu para ulama dah bincang ialah tarikh kewafatan Nabi. Jadi 12 Rabiul Awal tuan-tuan jangan gembira sangat sebab itu adalah tarikh kewafatan Nabi. Kalau kita nak gembira, 12 Rabiul Awal adalah tarikh Nabi dan para sahabat mula-mula sampai di Madinah. Okeylah tuan-tuan. Jadi maknanya 12 Rabiul Awal tu cerita hijrah. Bukan cerita maulid, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan kena betulkan. Ya. Cuma bila kerajaan bagi cuti 12, tuan-tuan jangan bantah pula tuan-tuan. Dia bagi cuti 12, cuti sajalah. Ya, jangan bantah. Ya. Tapi kalau cerita akademik 8 kata Imam Nawawi, kata ulama ilmu falak 9. Selesai tuan-tuan. Boleh ya? Okey. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Kita balik pada ayat ni. Nabi Allah suruh, Allah kata kepada Nabi ayat 31, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar cinta akan Allah. Ya. Sebab tu tuan-tuan, tajuk okey ustaz tanya lagi. Ni general apa ni ya, general knowledge tuan-tuan juga. Apa ni tema Maulidur Rasul tahun ni apa tuan-tuan? Ya, perkembangan Islam pun tuan-tuan tak berapa ambil tahu juga ya. Tema tahun ni apa? Ya, tema tahun ni ialah manhaj rabbani. Ya, ummah berkualiti tuan-tuan. Ya, macam mana ustaz boleh hafal? Dah ya, tajuk kuliah bulan ni memang kebanyakan tu tuan-tuan. Hafal lah, apa lagi? Ya, cintai Nabi. Okey, ustaz nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan cinta Nabi, tuan-tuan kena cinta Allah dulu. Ni ayat dia tuan-tuan. Ayat ni kalau pengetahuan tuan-tuan, budak-budak muda universiti, ya, dia selalu tanya ustaz. Dia kata, ustaz, saya ni 2 kali gagal bercinta. Ada tak ayat Quran, ayat pengasih? Ustaz kata memanglah ada, mesti ada. Quran kan semua ada. Ayat untuk sihir ada, ya, ayat untuk apa kita panggil murah rezeki kan, ayat nak dapat rahmat, macam-macam. Dia kata saya nak ustaz, ini memang betul-betul nak ni ayat pengasih. Ustaz kata seluruh ayat Quran tu adalah ayat pengasih. Dia kata tak naklah semua ustaz, saya nak baca satu je, dia kata ya. Sebenarnya Quran ni tuan-tuan ya, kalau kita baca semua ayat Quran dan ya baca sungguh-sungguh untuk memahami, Allah sayanglah kat kita tuan-tuan. Ya. Tapi dia kata tak nak, saya nak satu. Dia kata kalau satu tak apalah, inilah mungkin ayat dia tuan-tuan. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, in jika kuntum kamu tuhibbunallah, benar-benar cinta pada Allah, fattabi'uni, maka follow lah aku, ikutlah aku. Ittiba' dia panggil. Fattabi'uni mana ittiba', ya. Azan tuan-tuan, bagi laluan kita sambung.